Nama saya Jonan Harg. Semua orang panggil saya John. Saya pernah menjadi pemilik syarikat teknologi di Silicon Valley. 3 tahun yang lalu, saya menjual syarikat itu kepada sebuah konglomerat gergasi dengan harga $2.7 billion. Wang sebanyak itu menjadikan saya jutawan sekelip mata. Tetapi apa yang sebenarnya saya perolehi adalah kekosongan. Setiap pagi, saya bangun di rumah agam di San Francisco, rumah yang begitu besar sehingga memerlukan 10 menit berjalan kaki dari bilik tidur ke dapur. Saya mempunyai kolam renang dalaman, padang golf pribadi, dan gudang wine yang menyimpan botol berharga $100,000, tetapi saya tidak mempunyai sesiapa untuk bercakap. Istri saya telah berpindah ke London bersama anak lelaki saya sejak kami bercerai 5 tahun lalu. Kebanyakan rakan karib saya juga hilang bersama saham yang pernah saya pinjamkan. Saya mula minum sejak jam 10 pagi dan tidak boleh tidur jika tidak menelan 2 biji pil tidur. Pada suatu hari, saya membuka komputer dan menaip perkataan, tempat orang kaya mati. Hasil yang muncul adalah Langkawi, Malaysia. Saya ketawa mengejek diri sendiri. Langkawi, tempat yang hanya ada pantai murah, pelancong mabuk, dan lalu lintas tanpa peraturan. Tetapi saya segera menempah tiket kelas pertama. Saya fikir, jika hendak mati, lebih baik mati di tempat yang cerah. Hari pesawat mendarat di lapangan terbang Langkawi, saya memandang keluar tingkap dan menghela nafas. Udara panas lembab sehingga baju kemeja berharga $2,000, saya basah kuyup dalam masa 5 menit. Sebuah teksi lama, kelihatan seperti baru lepas perang. Pemandu tersenyum lebar dan bercakap bahasa Inggris tergagap-gagap. "Selamat datang, Tuan." "Datang bercuti, ya?" Saya menjawab pendek, "Ya," dan menutup mata. Dalam hati, saya fikir, saya datang ke sini untuk menamatkan hidup, bukan bercuti. Kereta memecah masuk melalui lalu lintas yang saya boleh panggil paling teruk di dunia. Motosikal memotong sesuka hati. Van mini berwarna merah, jambu memintas kiri dan kanan. Tiada siapa yang menghormati lampu isyarat merah. Saya membuka tingkap dan menjerit keluar. "Negara apa ni?" Pemandu teksi itu masih tersenyum dan menjawab perlahan, "Relax, Tuan." Semua orang tergesa-gesa, tapi tak ada yang nak mati. Saya terdiam. Ayat pendek itu terdengar pelik di telinga saya, tetapi saya masih tidak peduli. Villa yang saya sewa berharga RM50,000 semalam. Kolam renang pribadi menghadap Laut Andaman. Saya mencampak beg Louis Vuitton di hadapan pintu. Berjalan ke bar pribadi, menuang whisky macalan 25 tahun ke dalam gelas dan duduk melihat matahari terbenam. Saya fikir dalam hati, dalam beberapa hari, semuanya akan berakhir. Saya telah menyediakan sebotol besar pil tidur, cukup untuk tidur dan tidak bangun lagi. Tetapi malam itu, saya terdengar suara gelak tawa kanak-kanak dari luar pagar villa. Suara nyanyian dalam bahasa Melayu yang saya tidak fahami. Bunyi ombak memukul pantai perlahan dan bau kelapa yang hanyut dari jauh. Saya mengangkat gelas dan berbisik kepada diri sendiri dalam beberapa hari. Saya masih tidak tahu bahawa beberapa hari yang saya sebutkan itu akan menjadi permulaan kehidupan baru yang tidak pernah saya impikan sebelum ini. Gelas whisky masih tergantung di sebelah katil. Matahari bersinar terang masuk ke bilik tidur. Saya bangun berdiri dan melihat keluar tingkap. Laut biru kehijauan terbentang luas, tetapi di hati saya masih gelap gelita. Hari pertama di Langkawi, saya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Bukan kerana ingin melancong, tetapi kerana tidak mahu duduk diam menunggu masa mati. Saya memakai kemeja batik murah yang dibeli di lapangan terbang, seluar pendek dan selipar, lalu berjalan menuruni bukit ke Pantai Cenang. Lalu lintas masih menakutkan seperti semalam. Tuk-tuk membunyikan hon tanpa henti. Motosikal meluru melepasi saya nyaris-nyaris. Saya mengangkat tangan memegang jantung. Ya Tuhan, negara ini akan membunuh saya sebelum saya melakukannya sendiri. Pemandu kereta di sebelah saya ketawa perlahan dan mengangkat ibu jari kepada saya. "Pelan-pelan, Tuan." "Relax," katanya dalam bahasa Inggris. Saya tidak menjawab, tetapi dalam hati saya berfikir, kenapa orang-orang ini boleh tersenyum sepanjang masa? Saya berjalan sampai ke Pantai Cenang. Pasir putih halus, air laut jernih, tetapi penuh sesak sehingga hampir tidak boleh berjalan.
Pelancong asing berjemur. Kanak-kanak berlari bermain membina istana pasir. Saya berjalan mengelak orang ramai dan duduk di sebuah kedai kopi tepi pantai. Saya memesan secawan kopi hitam. Harganya hanya RM5. Di Amerika, cawan yang sama berharga RM20. Seorang gadis Melayu tersenyum lebar semasa menghidangkan kopi. "Selamat datang, Tuan." Datang seorang ke, dia bercakap bahasa Inggris dengan lohat lembut. Saya mengangguk dan bertanya semula, "Kenapa ramai sangat orang di sini?" Dia ketawa perlahan. "Sebab sini syurga, Tuan. Semua orang datang mencari kebahagiaan." Saya tersenyum sinis dalam hati. Kebahagiaan dengan lalu lintas seperti ini, dengan orang ramai yang berasa asak, kopi itu pekat, beraroma biji panggang. Saya menghirupnya dan melihat ke laut. Seorang kanak-kanak sedang mengejar bola. Bola itu bergolek berhenti di kaki saya. Budak lelaki kecil itu berlari mengambilnya. Dia tersenyum kepada saya dan berkata, "Terima kasih, Pak Cik." Walaupun tidak mengenali, saya terasa aneh di dada. Kanak-kanak di Amerika mungkin tidak akan tersenyum kepada orang asing seperti ini. Petang itu, saya berjalan ke pasar malam. Bau makanan menusuk hidung, nasi goreng kampung, satai ayam, cendol. Saya cuba memesan sepinggan nasi goreng kampung. Rasanya pedas, masam, manis, seolah-olah semua rasa ada di situ, tetapi saya terus makan sehingga habis pinggan. Pemilik kedai, seorang makcik berusia kira-kira 50 tahun, tersenyum dan bertanya, "Sedap, Pak Cik?" Saya mengangguk. "Sangat sedap." Dia ketawa. "Nak satu pinggan lagi?" Saya buatkan percuma. Saya menolak, tetapi dalam hati berfikir, kenapa dia begitu baik? Di Amerika, tiada siapa yang melakukan sesuatu secara percuma tanpa sebab. Petang itu, saya kembali ke villa, membuka sebotol whisky lagi, tetapi hanya minum segelas. Saya meletakkan gelas itu dan berjalan ke balkoni, melihat matahari terbenam. Warna oranye kemerahan lebih indah daripada yang pernah saya lihat di California. Malam itu, saya tidak mengambil pil tidur. Bunyi ombak memukul pantai membuatkan saya tidur lena. Tetapi dalam mimpi, saya melihat wajah kanak-kanak di pantai tersenyum kepada saya berulang kali. Pagi hari kedua, saya memutuskan untuk menyewa skuter untuk menjelajah Langkawi dengan lebih jauh. Orang di kedai sewa kereta memberi amaran, "Pandu perlahan-lahan, Tuan. Lalu lintas di sini huru-hara." Saya ketawa. Saya pernah memandu di San Francisco, tiada masalah. Tetapi tidak sampai 10 menit, saya hampir melanggar sebuah motosikal. Penunggang motosikal itu brek mengejut dan tersenyum kepada saya. "Tuan oke ke?" Dia bertanya. Saya mengangguk, tangan masih menggigil. "Terima kasih." Dia mengangkat ibu jari dan terus memandu. Saya berhenti di tepi jalan, tercungap-cungap. Kenapa tiada siapa yang marah? Di Amerika, saya pasti sudah dimaki hamun. Saya terus memandu ke pantai Tanjung Hru. Lebih sunyi daripada Cenang. Saya duduk di pantai dan melihat ke laut. Kanak-kanak bermain air, ibu bapa tersenyum melihat anak-anak. Keluarga yang kelihatan bahagia. Saya teringat anak lelaki saya yang kini pasti sudah remaja. Kami tidak bercakap sudah lama. Seorang nenek berjalan menghampiri saya, memegang bakul buah-buahan. "Nak cuba kelapa muda, Tuan?" "Fresh dari pokok," katanya. Saya menggeleng. "Tak apa, terima kasih." Tetapi dia tersenyum dan menghulurkannya secara percuma. "Minumlah, Tuan. Pantai ini bagi percuma pada pelancong." Saya mengambil kelapa itu, mengupasnya, dan minum airnya yang manis, sejuk menyegarkan. Nenek itu duduk di sebelah saya. "Tuan dari mana?" "Amerika." Dia mengangguk. "Di sini bagus. Rileks, tak stres macam bandar besar." Saya tidak menjawab, tetapi kata-katanya melekat di fikiran. Rileks dengan lalu lintas yang hampir membunuh saya sebentar tadi. Petang itu, saya memandu balik. Tetapi di tengah jalan, saya bertemu hujan lebat. Jalan licin, kesesakan lalu lintas yang panjang. Saya basah kuyup, berlindung di bawah pokok. Sebuah kereta berhenti di sebelah. Pemandu tersenyum dan menghulurkan payung kepada saya. "Guna dulu, Tuan, pulangkan di mana-mana sahaja." Saya mengambil payung itu dan mengucapkan terima kasih. Dia memandu pergi tanpa bertanya nama. Malam itu, saya menulis diari buat kali pertama dalam 10 tahun. Hari ini, saya hampir mati kerana lalu lintas, tetapi semua orang membantu saya.
Kenapa mereka begitu baik? Atau adakah saya salah faham tentang Malaysia? Saya masih tidak pasti. Tetapi buat kali pertama dalam beberapa tahun, saya rasa ingin bangun untuk melihat hari esok. Hari kelima saya di Langkawi, saya bangun tanpa sakit kepala. Botol whisky masih di tempat yang sama sejak malam sebelumnya. Saya membuka pintu balkoni dan menghirup udara laut sepenuhnya. Bau masin bercampur dengan bau daun kelapa membuatkan saya terasa hidup. Saya memutuskan untuk memandu lebih jauh daripada biasa. Melewati Pantai Kok, pantai pasir hitam, sehingga ke puncak senja, sepanjang jalan, masih terdapat lalu lintas yang saya kutuk dalam hati setiap hari, tetapi kali ini tanpa sadar. Saya memandu lebih perlahan. Saya mengangkat tangan untuk memberi salam kepada kereta yang memberi laluan kepada saya, dan setiap kereta membalas salam secara automatik. Saya ketawa terbahak-bahak sendirian dalam kereta. Apa benda ni? Tiba di puncak senja pada jam 6 petang. Matahari hampir terbenam. Terdapat sekumpulan orang berdiri menunggu untuk melihat matahari terbenam. Berdiri diam, tidak berasak, tidak menjerit. Hanya bunyi ombak dan bunyi angin. Saya berdiri di belakang kumpulan itu dan terdengar seorang lelaki bercakap dengan anak perempuannya yang kecil. Tengok, nak, matahari dah nak balik rumah. Gadis kecil itu mengangkat tangan untuk membuat salam kepada matahari. Semua orang di sekeliling turut mengangkat tangan untuk salam tanpa disuruh. Saya turut mengangkat tangan tanpa sedar. Matahari tenggelam di kaki langit laut. Bunyi tepukan kedengaran serentak di seluruh puncak. Bukan bertepuk tangan untuk matahari, tetapi sebagai ucapan terima kasih untuk hari itu. Saya berdiri diam, air mata mengalir tanpa saya sedar. Kali terakhir saya menangis adalah ketika bercerai dengan istri 5 tahun lalu. Tetapi kali ini, ia bukan kesedihan. Ia adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, saya singgah di sebuah kedai makan makanan laut kecil di tepi jalan. Meja kayu, kerusi plastik, lampu neon berkelip-kelip. Saya memesan ketam goreng kari, udang bakar, dan tom yam campur. Pemilik kedai itu, seorang lelaki berusia 60-an bernama Pak Cik Din, duduk di sebelah tanpa bertanya. Datang seorang, tuan? Saya mengangguk. Pernah kahwin, tapi sekarang seorang. Pak Cik Din tersenyum. Seorang pun tak apa, tuan. Di sini seorang, tapi tak pernah rasa sunyi. Makanan dihidangkan. Saya makan sambil menangis. Pedas sehingga lidah rasa terbakar, tetapi hati lebih terbakar. Pak Cik Din menghulurkan sebotol air minuman berjenama tempatan. Saya belanja, tuan. Hari ini tuan nampak sedih. Saya mengangkat botol itu dan bersulang dengannya. Terima kasih, Pak Cik. Kami berbual sehingga kedai tutup. Pak Cik Din bercerita bahawa dia pernah menjadi nelayan. Botnya pernah karam semasa taufan pada tahun 2004. Semua rakan sekapal mati, hanya dia seorang yang terselamat. Tetapi seluruh penduduk kampung bergotong royong membina bot baru untuknya. Tiada siapa yang bertanya bila dia akan memulangkan wang itu. Di sini, kami percaya kalau kita tolong, satu hari nanti kita akan ditolong balik, kata Pak Cik Din. Saya bertanya, jadi, kenapa Pak Cik boleh senyum setiap hari? Pak Cik ketawa. Sebab, kalau tak senyum, kita dah mati sekali dengan taufan tu. Malam itu, saya kembali ke vila. Saya membuang sebotol pil tidur ke dalam tong sampah dan membuka pintu balkoni, melihat bintang buat kali pertama dalam beberapa tahun. Bintang memenuhi langit, tiada bangunan tinggi menghalang, tiada cahaya kota. Saya mengambil telefon, membuka aplikasi message yang sudah lama tidak dibuka dan menaip message kepada anak lelaki saya di England. Tyler, ayah di Langkawi, esok ayah akan telefon kamu. Kemudian saya tekan hantar. Sebelum tidur, saya berkata kepada diri sendiri perlahan, mungkin aku belum mahu mati lagi. Tetapi pagi keesokan harinya, sesuatu yang tidak pernah saya jangkakan berlaku. Saya bangun dengan bunyi ketukan pintu. Saya membuka pintu. Pak Cik Din berdiri di hadapan rumah bersama seorang budak lelaki kecil. Budak itu memegang bakul besar, penuh dengan kuih-muih, Melayu dan buah-buahan. Pak Cik Din, apa ni? Pak Cik Din tersenyum lebar. Malam tadi tuan cerita nak telefon anak. Jadi, penduduk kampung tolong buatkan makanan untuk anak tuan. Katanya, kalau anak tuan rindu ayah,
Suruh dia makan buah tangan dari Langkawi. Saya berdiri kaku, air mata mengalir lagi. Orang yang saya tidak kenali, orang yang baru saya jumpa malam tadi, berkumpul sejak jam 5 pagi untuk menyediakan makanan untuk anak lelaki saya yang berada separuh dunia jauhnya. Saya memeluk Pak Cik Din dengan erat dan memeluk budak lelaki itu. Budak itu menepuk belakang saya perlahan. Tak apa, Tuan. Orang Langkawi takkan tinggalkan kawan. Saat itu, tembok yang saya bina di hati selama 30 tahun runtuh sekelip mata. Saya mengangkat tangan memberi salam kepada semua orang yang berdiri di hadapan rumah dan berkata lantang buat kali pertama. Terima kasih kerana tak biarkan saya mati. Selepas hari itu, saya tidak kembali ke villa mewah lagi. Saya membatalkan kontrak sewa dan berpindah ke rumah kayu setingkat Pak Cik Din. Rumah kecil di tepi laut, bilik air kongsi, hanya satu kipas siling, tetapi setiap pagi, saya bangun dengan bunyi ayam berkokok dan bunyi ombak, bukan lagi bunyi jam loceng yang mahal. Pak Cik Din membawa saya keluar, menangkap ikan seawal pagi. Bot panjang lama yang dibina oleh penduduk kampung untuk Pak Cik selepas tsunami. Enjin berbunyi bising, tetapi Pak Cik tersenyum lebar. Hari ini laut tenang, Tuan, jom kita cari ikan. Saya tidak pernah menangkap ikan seumur hidup saya, tetapi Pak Cik mengajar saya cara membaling jala, meletak umpan, dan menunggu dengan sabar. 3 jam berlalu, saya hanya menangkap seekor ikan, kecil sahaja, sehingga Pak Cik ketawa berair mata. Tuan tangkap anak ikan bilis je ke? Muka saya merah, tetapi saya turut ketawa. Ketawa sehingga sakit perut. Kami kembali ke pantai pada jam 9 pagi. Penduduk kampung sudah menunggu untuk mengambil ikan. Tiada siapa yang bertanya harga. Siapa yang mahu berapa kilo, ambil sahaja. Seorang ibu berkata, hari ini Pak Cik Din tangkap banyak ikan. Nanti saya buatkan sambal belacan. Saya bertanya kepada Pak Cik perlahan, mana duitnya? Pak Cik tersenyum. Duit untuk beli minyak bot. Yang lain kita kongsi makan. Kalau hari ini tak dapat tangkap, ada orang yang bagi. Saya berdiri kaku. Di Amerika, jika saya menangkap ikan, saya akan menjualnya pada harga pasaran dan menggunakan wang itu untuk membeli lebih banyak saham. Tetapi di sini, mereka berkongsi untuk makan. Petang itu, Pak Cik Din membawa saya ke pasar malam kampung. Pasar kecil menjual barang terpakai dan makanan tempatan. Saya melihat papan tanda tulisan tangan. Jual tanah 5 ekar, harga Rm8 juta. Saya ketawa dalam hati. Tanah yang sama di California berharga tidak kurang daripada 50 juta. Tetapi apa yang benar-benar mengejutkan saya ialah pemilik tanah itu, seorang datuk berusia lebih 80 tahun, duduk mencangkung di sebelah papan tanda. Saya bertanya kepada Pak Cik, kenapa dia jual? Pak Cik Din menjawab perlahan, anak perempuan sakit kanser, kena bedah di Kuala Lumpur. Kos rawatan mahal. Jadi, atuk jual tanah untuk biaya rawatan anak. Saya berdiri kaku. Di Amerika, jika anak sakit, kami ada insurans kesihatan. Tetapi di sini, dia menjual tanah warisan nenek moyang untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Saya berjalan ke arah datuk itu, melutut di sebelahnya, dan bertanya, tanah ini betul-betul dijual? Datuk itu mengangguk. Betul, nak. Kalau dapat jual, anak perempuan atuk akan selamat. Saya mengeluarkan telepon, memindahkan 10 juta kepada datuk itu dengan serta-merta. Datuk itu duduk kaku, melihat skrin telepon, kemudian menangis teresak-esak, memeluk saya erat sehingga saya hampir tidak bernafas. Penduduk kampung di sekeliling mula menangis bersama. Tiada siapa yang bertanya siapa saya, tiada siapa yang bertanya apa yang saya mahukan sebagai balasan. Malam itu, seluruh kampung mengadakan jamuan makan malam. Meja panjang di tengah pantai. Makanan laut penuh di atas meja. Kanak-kanak menyanyi, orang dewasa mengangkat gelas. Pak Cik Din mengangkat gelas. Hari ini, kita ada Tuan John sebagai sebahagian daripada keluarga kita. Saya mengangkat gelas, air mata mengalir lagi, tetapi kali ini adalah air mata kegembiraan. Sebelum tidur, Pak Cik Din membawa saya ke surau kecil. Terdapat lilin yang dinyalakan berbaris. Pak Cik menyalakan 3 batang colok dan berkata perlahan, hari ini Tuan selamatkan 1 nyawa. Esok, kalau Tuan perlukan bantuan, laut di sini akan tolong Tuan balik.
Saya menyalakan colok mengikut Pak Cik dan berdoa dalam hati. Semoga saya dapat terus belajar apa itu kebahagiaan sejati. Tetapi saya masih tidak tahu. Dalam beberapa hari akan datang, saya akan menghadapi kesakitan paling teruk dalam hidup saya dan kumpulan orang Langkawi inilah satu-satunya yang akan membantu saya selamat dari kegelapan itu. Hari ke-11 saya di Langkawi, saya bangun dan melihat seorang budak lelaki bernama Amin tersenyum di hadapan rumah. Amin, berusia 12 tahun, cucu Pak Cik Din, memegang bakul besar dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya terdapat nasi lemak, laksa Langkawi, satai ayam, dan kuih karipap. Pak Cik John, dah bangun? Jom sarapan. Saya bertanya, hari ini tak pergi sekolah. Amin ketawa. Hari ini cuti umum, Pak Cik. Pergi ke surau dengan seluruh kampung. Saya mengikut Amin ke surau kampung. Surau kayu lama, bumbung zinc. Imam duduk tersenyum menyambut. Penduduk kampung membawa lauk pauk dan meletakkannya berbaris. Tiada siapa yang menyuruh, tetapi semua orang tahu apa yang perlu dibawa. Saya melihat seorang wanita membawa dulang emas berisi wang untuk disumbangkan kepada imam dan imam mengambil wang itu, memasukkannya ke dalam sampul dan memberikannya kepada ketua kampung. Saya berbisik kepada Amin, ini sedekah kerasuah. Amin ketawa terbahak-bahak. Pak Cik John ni fikir bukan-bukan. Ini dipanggil derma. Duit ni untuk baiki sekolah dengan hospital. Dah siap sedekah, penduduk kampung duduk beramai-ramai makan. Saya terdengar orang dewasa berbual. Tahun ni bumbung sekolah kena baiki. Bajet dari kerajaan belum sampai lagi. Kalau macam tu, guna duit derma ni dulu. Baiki untuk anak-anak kita. Ya, nanti polis trafik pun datang minta bahagian dia. Perkataan minta bahagian membuatkan saya meremang. Saya pernah membaca berita di Amerika bahawa polis Malaysia meminta wang bawah meja. Saya bertanya kepada Pak Cik Din terus terang semasa kami pulang ke rumah. Pak Cik, pasal polis minta wang tu, betul ke? Pak Cik Din mengeluh panjang dan membawa saya ke sekolah rendah kampung. Bumbung zinc bocor, bilik darjah hanya ada satu kipas. Pak Cik menunjuk ke sudut. Nampak papan tanda tu? Tulis. Dibina dengan derma daripada penduduk kampung dan polis Langkawi. Polis kat sini kutip duit dari pelancong yang memandu laju dan guna duit tu untuk bina sekolah untuk anak-anak kita. Saya ternganga. Maksudnya, apa yang saya sangka rasuah adalah denda yang digunakan untuk membantu komuniti. Pak Cik Din ketawa berair mata. Ya, Tuan. Kadang-kadang mereka panggil duit kopi atau duit air. Tapi setiap sen tu digunakan untuk baiki jalan, bina sekolah, beli peralatan perubatan. Tak pernah ada yang masuk poket sendiri. Saya berdiri kaku. Apa yang saya panggil rasuah di sini telah menjadi sistem bantuan tidak rasmi. Tiada resit, tiada akaun bank, tetapi sekolah baru, hospital bersih dan jalan raya tanpa lubang. Semuanya berlaku kerana budi bahasa yang saya salah faham. Petang itu, saya memandu ke balai polis berdekatan sendirian, ingin melihat dengan mata sendiri. Saya bertemu dengan seorang pegawai polis muda yang sedang membantu seorang nenek membaiki motosikalnya. Saya bertanya terus terang, saya dengar polis di sini suka minta wang dari pelancong. Polis itu tersenyum malu. Ada, Tuan, tapi kami panggil denda senyum. Kalau Tuan pandu laju, kami tahan dan minta duit sikit. Tapi duit tu kami guna untuk beli peralatan sekolah. Kalau Tuan tak bagi, kami tak kisah. Cuma bagi amaran dan lepaskan. Saya tersenyum lebar dan mengeluarkan Rp1,000. Ambil, beli kipas untuk anak-anak sekolah. Polis itu memberi salam. Terima kasih banyak, Tuan. Saya akan tulis papan tanda. Sumbangan dari Tuan John, Amerika. Malam itu, saya menulis diari. Hari ini, saya salah faham perkara terbesar dalam hidup saya. Apa yang saya panggil korupsi, di sini adalah kebaikan hati. Tiada nama dalam undang-undang. Saya pernah berfikir bahawa negara tanpa sistem adalah negara yang gagal. Tetapi Langkawi mengajar saya bahawa kadang-kadang, sistem yang tidak terlihat oleh mata lebih kuat daripada undang-undang yang tertulis di atas kertas. Sebelum tidur, Pak Cik Din mengetuk pintu, membawa sebotol arak tradisional. Malam ni kita minum sama-sama, Tuan. Esok Tuan kena tolong saya dengan perkara besar. Saya bertanya, perkara apa, Pak Cik? Pak Cik tersenyum misteri.
Esok Tuan akan tengok kenapa Langkawi tak pernah tenggelam walaupun dah kena tsunami. Saya mengangkat gelas bersulang dengan Pak Cik dan minum arak tradisional buat kali pertama dalam hidup saya. Pedas sehingga tekak terasa terbakar, tetapi hati saya terasa hangat seperti tidak pernah sebelum ini. Pagi hari ke-16, langit biru tanpa awan. Pak Cik Din mengejutkan saya sawal jam 5 pagi. Hari ini kita kena tolong bot Pak Cik Sani, Tuan. Enjin rosak tengah laut malam tadi. Saya cepat-cepat bangun, memakai baju t-shirt lama dan berlari mengikut Pak Cik ke bot. 4 bot panjang meninggalkan pantai serentak. Lebih 10 penduduk kampung. Tiada siapa yang merungut, tiada siapa yang bertanya berapa upah yang akan mereka dapat. Semua orang tahu, bot Pak Cik Sani hampir tenggelam. Keluar dari pantai kira-kira 7 kilometer, kami nampak bot Pak Cik Sani sengat, air laut memenuhi ruang bot. Pak Cik Sani berdiri melambai, menjerit, "Tolong, tolong, adik-beradik." Semua orang melompat ke dalam air serentak. Saya melompat mengikut tanpa berfikir. Air laut sejuk, tetapi hati saya panas. Penduduk kampung bekerjasama mengikat tali, mengeluarkan air, menyumbat lubang. Saya menyelam di bawah bot untuk mengikat tali dengan lebih ketat. Paru-paru hampir pecah, tetapi saya tidak mahu naik. 2 jam berlalu, bot itu kembali terapung. Semua orang naik ke bot, tercungap-cungap, tetapi tiada siapa yang merungut penat. Hanya ada bunyi ketawa dan tepukan bahu. Pak Cik Sani memeluk semua orang, air mata mengalir. "Terima kasih, adik-beradik. Kalau tak ada korang, bot aku mesti dah tenggelam." Pulang ke pantai pada jam 3 petang. Penduduk kampung menyediakan meja panjang lagi. Kali ini adalah jamuan meraihkan bot yang terselamat. Saya makan nasi lemak dan laksa sehingga kekenyangan, kemudian duduk melihat laut yang bertukar menjadi warna emas. Tetapi pada saat itu, perasaan tertentu melonjak dari lubuk hati saya. Saya melihat imej anak lelaki saya yang berusia 10 tahun menunggu ayah di lapangan terbang. Imej bekas istri saya yang menangis semasa menandatangani surat cerai. Imej diri saya duduk di bilik mesyuarat lembaga dan menjual syarikat itu. Imej diri saya tidur dengan botol whisky dan pil tidur penuh di atas meja. Semuanya mengalir keluar dalam sekelip mata. Saya bangun tergesa-gesa dari meja, berlari ke pantai, jatuh terduduk di atas pasir, dan menangis teresak-esak. Saya menangis sehingga suara serak, menangis sehingga pasir basah dengan air mata. Penduduk kampung berlari mengikut. Pak Cik Din duduk di sebelah, memeluk bahu saya. "Kenapa, Tuan?" Saya bercakap buat kali pertama, suara serak. "Saya tinggalkan anak, saya tinggalkan istri, saya jual segala-galanya. Saya fikir dengan wang, saya akan bahagia, tetapi saya sunyi sehingga mahu mati." Pak Cik Din tidak berkata apa-apa, hanya memeluk saya lebih erat. Kemudian, penduduk kampung yang duduk mengelilingi mula menyanyi lagu rakyat Langkawi perlahan. Suara wanita, lelaki, kanak-kanak, orang dewasa menyanyi serentak sehingga menenggelamkan bunyi ombak. Saya menangis lebih kuat, tetapi kali ini, ia bukan kesakitan yang sendirian. Ia adalah kesakitan yang dikongsi. Malam itu, saya berjalan pulang ke rumah Pak Cik Din seorang diri, memegang botol arak tradisional yang diberikan oleh Pak Cik. Saya berjalan ke jeti lama, duduk di atas ponton kayu yang bergoyang mengikut ombak, dan mengangkat botol itu, minum seteguk besar. Saya mabuk sehingga mata kabur, kemudian menjerit ke tengah laut, "Tyler, ayah minta maaf." Suara saya bergema, kemudian hilang ditelan bunyi ombak. Saya bangun berdiri terhuyung-hayang, berjalan masuk ke dalam air. Air laut mencecah dada saya. Saya mengangkat botol itu sekali lagi dan membuang botol kosong ke laut. Saya melangkah 1 langkah lagi, air mencecah leher. Kemudian saya membiarkan diri saya tenggelam. Tetapi sebelum kepala saya tenggelam sepenuhnya, 2 tangan meraih bahu saya dan menarik saya keluar dari air. Amin. Budak lelaki berusia 12 tahun, berdiri tercungap-cungap di belakang, diikuti oleh lebih 10 penduduk kampung yang lain. Semua orang berlari ke arah saya sejak melihat saya berjalan ke laut. Amin memeluk saya erat, menangis teresak-esak. "Jangan tinggalkan Amin, Pak Cik. Jangan tinggalkan kami." Saya rebah ke tanah, memeluk Amin erat, dan menangis lebih kuat. Pak Cik Din berjalan tiba, duduk di sebelah, dan berkata satu ayat, "Tuan tak pernah seorang diri sejak hari pertama datang ke sini."
Malam itu, saya dibawa pulang ke rumah. Penduduk kampung bergilir-gilir menjaga saya sepanjang malam. Tiada siapa yang tidur. Hanya ada bisikan perlahan. Tak apa tuan, kami ada di sini. Pagi tiba, saya bangun dan melihat Amin tidur memeluk lengan saya. Pak Cik Din duduk menjaga di sebelah. Saya memandang siling rumah kayu lama itu dan berkata perlahan, saya masih mahu hidup. Pak Cik Din tersenyum dan menepuk bahu saya perlahan. Baguslah, tuan. Sebab laut di sini masih perlukan ramai orang yang sayang dia. Selepas malam saya hampir lemas itu, saya tidak bercakap, tidak makan, tidak bangun dari katil selama 3 hari 3 malam. Mata bengkak, hampir tidak boleh dibuka. Pak Cik Din dan penduduk kampung bergilir-gilir menjaga. Tiada siapa yang mengucapkan cepat sembuh. Hanya duduk diam di sebelah saya. Hari keempat, Pak Cik Din membuka pintu perlahan-lahan, diikuti oleh Mak Cik Bidara, seorang wanita tua kecil, kurus kering, berusia lebih 90 tahun, memegang bakul yang sama yang pernah berisi buah-buahan. Tetapi kali ini, di dalamnya terdapat daun kering, herba, dan sebotol minyak hijau gelap. Mak Cik duduk di sebelah, memegang tangan saya yang sejuk, dan berkata dengan suara lembut, "Anak sudah lama menanggung sakit, ya?" Saya tidak menjawab, tetapi saya menangis lagi. Mak Cik tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya mengambil daun kering, menumbuknya dalam lesung kayu lama, mencampurkannya dengan minyak kelapa dan herba yang saya tidak kenali, kemudian mengurutnya perlahan-lahan di dada saya. Setiap kali tapak tangan Mak Cik menyentuh kulit saya terasa seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari dada. Pak Cik Din bercerita kemudian bahawa Mak Cik Bidara adalah bomoh kampung terakhir di Langkawi, pernah merawat ratusan orang yang jiwanya musnah akibat tsunami. Dia tidak pernah belajar perubatan moden, tetapi merawat dengan hati dan herba hutan. Petang itu, penduduk kampung membawa saya ke pantai semasa matahari terbenam. Saya diusung dengan usungan kain kanvas, diletakkan di tengah bulatan yang digali lubang cetek. Kemudian semua orang menutup badan saya dengan pasir hangat sehingga ke leher, hanya kepala yang terkeluar. Saya bertanya dengan suara bergetar, "Buat apa ni, Pak Cik?" Pak Cik Din tersenyum. "Tanam pasir, tuan. Biar laut sedut keluar kesakitan dari badan tuan." Saya tidak percaya, tetapi saya mengalah. Penduduk kampung mula menyanyikan lagu rakyat Langkawi. Lagu perlahan, suara rendah. Kanak-kanak membawa bunga dan meletakkannya di sekeliling saya. Amin duduk di sebelah, memegang tangan saya erat. 1 jam berlalu, saya mula merasakan kehangatan dari pasir yang meresap ke dalam kulit, seperti laut sedang memeluk saya. Kesejukan di dada yang saya simpan selama bertahun-tahun perlahan-lahan cair dan hilang. Saya tertidur entah bila. Saya bangun lagi, langit sudah gelap. Hanya ada cahaya bulan dan lampu dari lilin yang dinyalakan oleh penduduk kampung mengelilingi saya. Saya bangun duduk sendiri, kali pertama dalam 4 hari. Kemudian saya menangis, tetapi kali ini adalah air mata yang ringan. Mak Cik Bidara berjalan menghampiri saya, menghulurkan sebotol air herba. "Minum, anak. Minum dan lupakan kesakitan lama, tapi ingat cinta yang baru." Saya minum sehingga habis botol. Rasa pahit hutan, tetapi manis di tekak. Malam itu, penduduk kampung membawa saya ke bot panjang yang besar, menyalakan lilin dan melepaskannya ke laut, mengira berpuluh-puluh. Setiap lilin ditulis nama orang yang pernah sakit, termasuk nama saya. Lilin itu terapung jauh, kemudian perlahan-lahan tenggelam, seperti kesakitan yang ditelan oleh laut. Saya berdiri melihat sehingga lilin terakhir padam. Kemudian saya berpaling memeluk Pak Cik Din, memeluk Amin, memeluk Mak Cik, memeluk semua orang yang berdiri di situ. Saya berkata lantang, "Saya dah sembuh. Tiada peralatan perubatan mahal, tiada ubat anti kemurungan, tiada ahli psikoterapi dari Harvard. Hanya sekumpulan penduduk kampung, laut, pasir, dan kasih sayang tanpa syarat." Pagi keesokan harinya, saya bangun tanpa perlu dikejutkan. Saya berjalan keluar rumah, melihat Amin sedang membaiki bot panjang bersama Pak Cik Din. Saya berjalan, mengambil tukul, dan mula membantu tanpa perlu berkata-kata. Pak Cik Din tersenyum dan menepuk belakang saya. "Hari ini kami akan bawa tuan tengok sesuatu yang tuan tak pernah lihat sebelum ni. Yang akan buat tuan tahu kenapa orang Langkawi tak pernah mengalah walaupun dah kena tsunami."
Saya mengangguk dan naik ke bot bersama mereka. Saya masih tidak tahu bahawa apa yang akan saya lihat esok akan mengubah hidup saya selama-lamanya. Pagi baru. Laut tenang seperti cermin. Bot panjang yang besar membawa saya, Pak Cik Din, dan Amin jauh dari pantai daripada biasa. Pak Cik Din mematikan enjin, menunjuk ke titik hitam di bawah permukaan air. Nampak tak, Tuan? Itu terumbu karang yang mati masa tsunami. Saya menunduk melihat di bawah laut. Struktur karang putih pucat berbaris panjang. Pak Cik Din menghulurkan topeng selam kepada saya. Turun tengok dekat-dekat, Tuan. Saya memakai topeng dan melompat ke dalam air. Air laut jernih sehingga boleh melihat dasar pasir sedalam 10 meter. Di antara terumbu karang yang mati, terdapat ribuan, malah puluhan ribu pokok karang kecil berwarna hijau terang yang sedang tumbuh semula. Penduduk kampung sedang menyelam ke bawah, mengikat tali dan meletakkan kepingan karang tiruan yang diperbuat daripada sisa bata dan simen. Amin berenang ke sebelah, menunjuk ke papan tanda di bawah air. Bertulis dalam bahasa Melayu, Pemulihan Terumbu Karang oleh Penduduk Kampung Langkawi, 2005 hingga kini. Saya timbul dari air, menanggalkan topeng, dan bertanya kepada Pak Cik Din dengan suara bergetar. Korang buat macam ni sejak tsunami lagi ke? Pak Cik Din mengangguk. Ya, Tuan. Masa tu karang hampir semua mati. Laut jadi padang pasir. Tapi daripada tunggu kerajaan, kami bergotong royong buat karang tiruan. Semua budak di kampung kena tolong menyelam ikat karang. Amin dah menyelam sejak umur 7 tahun. Amin tersenyum lebar. Saya nak anak saya tengok karang warna-warni, Pak Cik John. Air mata saya mengalir lagi, tetapi kali ini bercampur dengan air laut. Saya berenang turun lagi, membantu penduduk kampung mengikat karang tiruan dengan tangan saya sendiri. Tangan saya terluka dengan simen, tetapi saya tidak rasa sakit. Saya hanya rasa hidup. Petang itu, kami kembali ke pantai. Saya berdiri melihat laut dan berkata lantang, "Saya faham sekarang, Pak Cik. Kenapa orang Langkawi boleh senyum setiap hari? Sebab korang tak pernah benarkan kesakitan menang. Korang bina hidup baru dari runtuhan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi akan datang." Pak Cik Din menepuk bahu saya. Betul, Tuan. Kebahagiaan sejati bukan ketiadaan kesusahan, tapi kebangkitan untuk membina semula setiap kali jatuh. Saya mendongak ke langit dan berkata kepada diri sendiri dalam hati, kehebatan tidak diukur dengan wang atau bangunan tinggi, tetapi diukur dengan sama ada kita masih sanggup membina karang baru, walaupun kita tahu kita mungkin tidak akan melihat hari ia memenuhi laut. Saat itu, saya benar-benar sedar. Bukan sekadar rasa baik, tetapi pemahaman mendalam bahawa kehidupan sebenar adalah memberi, bukan memiliki. Malam itu, saya menelepon anak lelaki saya buat kali pertama dalam 7 tahun. Suara Tyler kedengaran. Saya menangis dan mengucapkan kata pertama. Ayah minta maaf. Nak, ayah nak kamu datang Langkawi. Ayah jumpa benda yang lebih penting daripada rumah besar. Tyler terdiam seketika. Kemudian menjawab, saya akan terbang ke sana minggu depan, ayah. Saya meletakkan telefon dan berjalan keluar ke pantai, berdiri melihat bulan yang terpantul di laut, kemudian mengangkat tangan memberi salam. Terima kasih, Malaysia, kerana mengajar saya untuk menjadi manusia semula. Selepas menelefon Tyler, saya tidak tidur sepanjang malam. Saya berjalan mundar-mandir di pantai sehingga kaki kotor dengan pasir. Otak saya berputar dengan satu soalan. Apa yang perlu aku buat sekarang? Awal pagi, Pak Cik Din berjalan menghampiri saya bersama secawan kopi hitam yang besar. Tak boleh tidur, Tuan. Saya mengangguk. Saya takut, Pak Cik. Takut kalau saya kembali ke kehidupan lama, semuanya akan musnah lagi. Pak Cik Din tersenyum dan menunjuk ke laut. Nampak bot panjang tu? Namanya Bot Keajaiban Malaysia. Penduduk kampung baru siap bina semalam. Esok nak guna untuk tanam karang tiruan lagi 10 tempat. Saya melihat bot itu, mata berkaca. Saya nak tolong, Pak Cik. Tapi macam mana nak tolong secara berterusan? Pak Cik Din mengeluarkan sebuah buku nota lama. Di dalamnya, terdapat pelan pemulihan terumbu karang kampung, ditulis dengan tulisan tangan kanak-kanak dan orang dewasa. Kami cuma mampu buat macam ni, Tuan, sebab tak ada duit nak beli peralatan yang bagus. Tapi kalau Tuan bantu, mungkin kita boleh pulihkan seluruh Laut Andaman. Saya mengambil pen dan menulis angka tanpa berfikir.
Saya akan menubuhkan dana $100 juta, namanya Yayasan Keajaiban Malaysia. Duit ni untuk beli bot baru, peralatan menyelam dan mengupah saintis untuk membantu karang. Tapi satu syarat, penduduk kampung kena uruskan sendiri setiap sen. Pak Cik Din tenganga, kemudian mengangkat tangan memberi salam kepada saya. Tuan, ini impian yang kami impikan selama 18 tahun. Saya mengangkat tangan memberi salam balas. Bukan impian korang, Pak Cik. Ini impian saya yang baru lahir 3 minggu lalu. Petang itu, kami bermesyuarat dengan seluruh kampung di bawah pokok kelapa besar. Saya berdiri di hadapan semua orang. Saya pernah fikir kehebatan adalah mempunyai berbilion ringgit. Tetapi Langkawi mengajar saya bahawa kehebatan sebenar adalah apabila sekumpulan orang sanggup mengorbankan tenaga dan masa mereka untuk membina sesuatu yang mereka mungkin tidak akan melihat hari ia memenuhi laut. Penduduk kampung senyap. Kemudian tepukan gemuruh kedengaran. Kanak-kanak berlari memeluk kaki saya. Amin menjerit lantang, Pak Cik John Hero Laut. Saya menangis di tengah-tengah mesyuarat dan mengucapkan ayat terakhir hari itu. Saya takkan balik Amerika lagi. Saya akan tinggal di sini, membina karang bersama korang sehingga saya mati di laut ni. 1 tahun berlalu dengan pantas. Yayasan Keajaiban Malaysia berkembang sehingga mempunyai modal lebih 500 juta daripada derma ahli perniagaan dan pelancong di seluruh dunia yang mendengar cerita saya. Kami membeli 2 bot penyelidikan baru, mengupah saintis marin dari Universiti Terkemuka Malaysia dan telah memulihkan lebih 50,000 meter persegi terumbu karang. Anak lelaki saya berpindah ke Langkawi secara kekal. Dia menamatkan pengajian dalam sains marin dari England dan kembali menyelam mengikat karang bersama Amin setiap hari. Kedua-dua mereka menjadi sahabat karib. Tyler memanggil Amin adik dan saya menjual rumah agam di San Francisco, menjual kereta Ferrari, menjual jam Rolex, dan berpindah ke rumah kayu setingkat di tepi laut bersama Pak Cik Din. Setiap pagi, saya bangun dengan bunyi ayam berkokok, keluar menaiki bot untuk menyelam, kemudian kembali makan nasi lemak dan laksa bersama penduduk kampung. Hari ini adalah ulang tahun pertama saya hampir lemas. Penduduk kampung mengadakan jamuan besar di Pantai Cenang. Wartawan dari CNN dan BBC datang membuat dokumentari. Mereka bertanya kepada saya, Anda pernah menjadi jutawan, kenapa sanggup tinggalkan segala-galanya untuk hidup begini? Saya tersenyum dan menunjuk ke laut yang kini mula mempunyai warna pelangi dari karang baru, kemudian menjawab dengan satu ayat. Sebab di sini, saya dapati kekayaan sebenar tidak diukur dengan wang dalam akaun, tetapi diukur dengan bilangan orang yang boleh tersenyum kerana kita bekerjasama membina karang baru dan bilangan hari kita bangun dan mahu terus hidup. Kamera mengezoom pada Amin dan Tyler yang sedang ketawa di atas bot, kemudian beralih ke terumbu karang di bawah laut yang sedang membesar. Wartawan itu bertanya soalan terakhir. Apa yang Anda fikirkan adalah keajaiban Malaysia? Saya mengangkat tangan memberi salam kepada laut dan menjawab dengan suara yang paling tenang dalam hidup saya. Keajaiban Malaysia bukan kerana memiliki segalanya sejak lahir, tetapi kerana sekumpulan orang biasa memilih untuk membina semula setiap kali ia musnah dan menghulurkan tangan kepada orang asing tanpa pernah bertanya siapa dia. Malam itu, saya berdiri di puncak senja seorang diri. Matahari hampir terbenam di kaki langit. Saya mengangkat tangan memberi salam seperti hari pertama saya datang ke sini. Tetapi kali ini, saya tidak menangis kerana kesakitan. Saya menangis kerana kebahagiaan yang melimpah ruah. Saya berkata perlahan kepada laut, terima kasih kerana tak benarkan saya mati dan terima kasih kerana mengajar saya untuk hidup dengan sebenar-benarnya. Angin laut bertiup perlahan, seperti jawapan yang tidak perlu diucapkan. Tamat. Pagi ulang tahun kedua saya di Langkawi, saya bangun dan melihat Amin berdiri tersenyum lebar di hadapan rumah, memegang sampul surat coklat tebal. Surat dari Amerika, Pak Cik John. Saya membuka sampul surat dengan tangan menggeletar. Di dalamnya terdapat surat daripada bekas isteri saya dan sekeping gambar. Dalam gambar itu, Tyler sedang berdiri memeluk seorang budak lelaki berkulit putih yang kecil. Budak itu kelihatan seperti saya ketika kecil. Di bawah gambar, Tyler menulis dengan tangan, Ayah, saya dah ada adik lelaki. Nama dia Lang, sebab dia lahir di Langkawi, sama macam ayah lahir semula.
Ibu cakap, kalau ayah tak berubah, keluarga kita pasti dah musnah. Terima kasih, ayah, kerana buat ibu berani ikut impian, dan terima kasih Laut Langkawi yang simpan ayah untuk kami. Saya jatuh terduduk di atas tanah, air mata mengalir lagi, tetapi kali ini adalah air mata yang paling sempurna. Pak Cik Din berjalan tiba tepat pada masanya. Melihat saya menangis, dia ketawa. Kan Pak Cik dah kata, laut di sini tak pernah simpan orang yang salah. Saya mengangkat tangan memberi salam kepada Pak Cik dan mengangkat tangan memberi salam kepada laut sekali lagi. 2 jam kemudian, bot panjang bernama Keajaiban Malaysia, 2 berlepas ke laut. Saya, Pak Cik Din, Amin, Tyler dan budak lelaki kecil bernama Lang pergi melihat terumbu karang yang telah pulih sepenuhnya. Di bawah laut kini penuh dengan warna pelangi. Ikan badut berenang, anemon laut melambai, karang keras dan lembut tumbuh memenuhi kawasan itu. Amin menyelam ke bawah dan mengangkat papan tanda di bawah air untuk saya lihat. Papan tanda itu bertulis, "Terima kasih Pak Cik John kerana menghidupkan laut semula dan kerana membenarkan seorang kanak-kanak memiliki ayah yang sayangkan laut sama seperti dia." Saya memeluk Amin erat di tengah laut, memeluk Tyler, memeluk Lang, memeluk Pak Cik Din, kemudian menjerit lantang, "Inilah keajaiban Malaysia yang sebenar." Angin laut bertiup kencang, seolah-olah semua orang di syurga sedang bertepuk tangan. Tamat sebenar.